Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua, kepada rakan-rakan saya, kepada ahli keluarga besar CNI, para DDAM, kepimpinan CNI dan semua para CBO, tak kira di mana saja anda berada, sama ada di Borneo, di Semenanjung, di Brunei maupun di Singapura. Apa khabar anda semua? Okay, boleh cek dekat komen nanti. Okay, semoga kita semua sentiasa berada dalam keadaan luar biasa dan sihat sejahtera. Okay, selamat datang ke kelas EBLC Product pada malam hari ini. Okay, buat yang pertama kali melihat saya, salam pengenalan saya ucapkan kepada semua. Saya Nur Ayunis, keluarga baru CNI di bawah Product Development dan Management Department. Okay, pada hari ini kita akan mendengar perkongsian mengenai Step Zero. Tapi saya tidak berkesorangan, saya bersama dengan insan hebat pada malam ini yang akan berkongsi pengalaman, tips mengenai produk Step Zero. Tapi sebelum tu, saya nak berkongsi dulu dengan anda. Okay. Okay. Ini merupakan promosi khas referral di mana akan berakhir 31 bulan 12. Kita rasa macam lambat lagi, tapi sebenarnya dah nak dekat dah. Sebulan lebih saja lagi. Jadi mengikut program NEI 2 iaitu di mana kalau anda terdapat CBO di bawah anda yang mengambil set 4 set ini iaitu berharga 200 iaitu set A, Leaf Ecstasy dengan Leaf Royal Jelly Vitasi, Leaf Neogalit dan juga Leaf Omega 3. Okay, anda akan mendapat RM50 dan akan dibayar secara mingguan, tapi harus memastikan PSPB anda mencapai 100. Dan insentif tambahan bulanan untuk CBO yang berjaya mendapatkan 5 CBO baru akan juga menerima insentif sebanyak tambahan RM50. Okay, bukan itu saja, saya juga nak mengingatkan anda kepada pembelian ulangan iaitu package tadi. Yang ini macam win-win situation lah. CBO lama ke, CBO baru ke, semua boleh dapatkan dengan harga package RM200 dan anda juga akan mendapat ulangan RM50 tetapi kena memastikan terdapat 100 PSPB. Okay. Okay, ini juga untuk CBO baru. Okay, selamat datang saya ucapkan kepada CBO baru. Okay, untuk CBO baru terdapat 6 voucher iaitu pembelian minimum RM50 anda akan mendapat ubat gigi Win. Pembelian minimum RM80 anda akan mendapat Fire 10. Dan pembelian minimum RM100 anda akan mendapat Wins ubat kumur. Dan manakala ini adalah untuk voucher terbuka kepada produk siri, produk makanan dan juga kecantikan di mana minimum 100 PB anda akan mendapat produk makanan akan dapat Royal Jelly Vitasi jika anda membeli satu invoice ataupun minimum 100 PB untuk produk kecantikan dan satu invoice akan mendapat Iris lipstick dan RM200 diskaun voucher untuk hot spray. Okay, jika anda ada pertanyaan mengenai voucher ini, anda bolehlah bertanyakan kepada PIC di kawasan masing-masing. So, jumlah terkemuka jika anda menggunakan semua voucher tersebut, RM300.60. Okay, sangat bernilai. Okay, so tak semestinya bayar je RM50 tapi dapat RM300.60. So, ingatan mesra. So, pastikan semua mikrofon ditutup. So, kalau anda tak letak nama sebenar, boleh tukar kepada nama sebenar beserta lokasi untuk tujuan pendaftaran. So, sepanjang sesi pembelajaran, kalau ada soalan, boleh tinggalkan di ruangan chat. Okay. Okay, so, saya tahu semua tak sabar nak dengar speaker kita bercakap. Tapi sebelum tu, tahukah anda pada setiap 14 hari bulan, pada bulan 11, kita akan menyambut Hari Diabetes Sedunia. So, tema pada tahun ini adalah akses kepada penjagaan diabetes. So, maksud dia adalah kita nak memberi tumpuan kepada semua orang supaya dapat pendidikan dan juga pengetahuan mengenai penyakit diabetes. So, hari ini, kalau anda ada beberapa soalan mengenai penyakit diabetes, anda bolehlah bertanyakan di ruangan komen dengan slogan pendidikan untuk melindungi hari esok. Okay, jadi, tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput
rakan saya Encik Zaidi untuk memberikan kata laluan untuk topik kita hari ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih Cik Ayunis kerana menjadi keluarga apa ni merupakan ahli keluarga baru di CNI. Kita ucapkan selamat datang kepada beliau. Tapi lebih penting lagi, topik pada malam ini kita nak bicarakan satu topik yang sangat penting. Tadi Cik Ayunis dah cakap lah, bulan November merupakan kita menyambut Hari Diabetes Sedunia, dan sebenarnya kita tahulah penyakit kencing manis ni merupakan satu masalah yang serius, tak mengira usia. Malah sekarang ni kita boleh lihat usia daripada umur 30-an lagi dah ada orang yang terkena penyakit ini. Saya pernah berjumpa dengan golongan yang sedemikian, dan penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang menjadi pembunuh utama di Malaysia selain kanser dan penyakit jantung. Dan boleh kita lihat sebenarnya gaya hidup masyarakat Malaysia, sama ada anda ataupun saya sendirilah, okey, memang suka manis-manis. Lihat saja makanan ataupun minuman kita setiap harilah, sama ada itu makanan moden ke makanan tradisional ke, seperti ABC, cendol lah, leci kang lah, itu baru minuman, belum lagi makanan dengan pelbagai jenis kuih-muihnya. Kebanyakannya mengandungi gula yang sangat tinggi. Dan untuk pengetahuan semua, sebenarnya kadar pengambilan gula bagi rakyat Malaysia ni sebenarnya dah lebih daripada pengambilan yang disarankan dari WHO. Okey, WHO disarankan 5 sudu teh gula sehari. Cuba teka, agak-agak rakyat Malaysia ambil berapa sudu teh? Boleh type di ruangan chat box. Kita nak tengok siapa yang betul tekaan dia. Kalau saranan 5 sudu. Kalau rakyat Malaysia agak-agak berapa? 6 ke, 7 ke, 8 ke, 9, 10? Tak. Tapi sebenarnya rakyat Malaysia mengambil 20 sudu teh gula sehari. Hampir 4 kali ganda berbanding saranan. Itulah keadaan situasi pengamalan gula di kalangan rakyat Malaysia, Cik Anis. Wow, Bersudu-sudu, ya tingginya, betul. tinggi sangat ya, 4 kali ganda. So, Cik Zaidi, kita duduk cakap pasal kencing manis, tapi tak tahu lagi. Mungkinlah ada orang yang kurang tahu apa tu kencing manis. Boleh tak terangkan? Apa itu kencing manis dan statistik terkini di Malaysia? Baik. Apabila bercakap dengan kencing manis, salah satu organ yang paling penting dalam metabolisme dan juga penyerapan gula dalam badan kita adalah pankreas. Pankreas ni, dia adalah organ yang berfungsi untuk mengeluarkan sejenis hormon. Okay? Sejenis hormon yang dikenal sebagai insulin. Insulin ni membolehkan tisu-tisu dalam badan kita menggunakan glukosa ataupun gula untuk membantu mengawal kadar gula dalam darah kita sehingga boleh turun ke paras normal. Itu yang penting. Itu yang penting. Insulin ni kalau dia tak cukup ataupun dia tak aktif ataupun dia tak berkesan, jadi paras glukosa akan meningkat dalam darah. Dia boleh meningkat. Seperti kalau diabetes jenis 2, nanti saya akan terangkan lebih lanjut, dia tak aktif. Jadi dia boleh menyebabkan kadar gula darah kita akan menjadi tinggi. Keadaan ini dinamakan, kalau nama saintifiknya adalah diabetes mellitus ataupun bahasa mudahnya adalah kencing manis. Kencing manis ni adalah terbahagi kepada 2. Okey, yang pertama diabetes mellitus yang bergantung kepada insulin, IDDM. Okey. Dinamakan diabetes type 1. Okey, kencing manis type 1 ni, jenis yang pertama ini adalah sejenis penyakit autoimun. Jadi sebenarnya ia didapatkan daripada lahir lagi. Itu memang tidak boleh dielakkan, dan memang dia akan memerlukan menggunakan insulin yang perlu diambil setiap hari. Di mana sistem imun dalam badan dia sendiri akan menyerang dan membunuh sel di dalam pankreas itu sendiri. Okey, organ di mana insulin itu dihasilkan. Okey, itu yang pertama. Itu memang tak boleh dielakkan. Kemudian yang kedua pula, diabetes mellitus yang tidak bergantung kepada insulin, NIDDM, atau diabetes type 2. Okey, kencing manis jenis yang kedua ni berlaku apabila tubuh badan kita ni tak mampu untuk bertindak balas dengan insulin. Dia tak reaktif.
dia jadi tak aktif dalam badan kita, insulin tu, hormon yang kita hasilkan, hormon insulin itu. Ia menyebabkan kadar glukosa ataupun kadar gula dalam darah tu akan terkumpul. Dan apabila kita bercakap berkenaan dengan statistik pula, ini menarik juga. Jom saya nak share kepada anda semua. Okey, kita lihat dulu di dunia. Okey, situasinya di dunia dulu. Okey, kalau di dunia, menurut WHO, 422 juta orang di seluruh dunia menghidap kencing manis. Okey, itu lebih kurang 8.5% orang di seluruh dunia ada penyakit ini. Kalau kita jumpa dekat luar negara, 1 daripada 10 orang adalah kena kencing manis. Tapi bagaimana pula situasi kencing manis di Malaysia? Okey, Malaysia, okey, statistik 2019, 1 daripada 5 orang dewasa di Malaysia menghidap kencing manis. Jadi, kalau kita jumpa 5 orang, salah seorang tu pasti dia ada kencing manis. Okey, ini berdasarkan tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Mobiliti NHMS 2019. Kita lihat lagi. Okey, 3.9 juta rakyat Malaysia menghidap kencing manis. Ini adalah satu statistik yang sangat membimbangkan dan ini merupakan juga merupakan peluang lah kepada kita untuk membantu golongan seperti ini, Cik Anis. Itulah situasi di Indonesia, Cik Anis. Jadi kita ada 2 jenis types ataupun 2 jenis penyakit kencing manis, iaitu penyakit kencing manis 1, diabetes 1 dan juga diabetes type 2. Okey, kita dah tahu dua jenis, tapi apa yang menyebabkan berlakunya kencing manis ni ataupun simptom ataupun gejala yang menyebabkan penyakit kencing manis ni? Baik. Apabila bercakap tentang gejala, tapi mungkin sebelum tu saya nak kita semua sedar sebenarnya lebih kurang 49% orang yang kena kencing manis ni dia tak sedar dia ada kencing manis. Jadi itu pun merupakan salah satu yang perlu kita perhatikan untuk kita selalu buat pemeriksaan kesihatan, kita selalu buat saringan kesihatan. Jadi di CNI kita memang ada program pemeriksaan kesihatan untuk kita tahu lebih lanjut keadaan situasi kencing manis kita sendiri. Jadi dapatkan peluang itu untuk terus untuk lakukan saringan kesihatan terutamanya untuk kencing manis ni. Jadi kita nak tahu pula sekarang ni apakah tanda dan gejala yang boleh diakibatkan oleh kencing manis ni. Jom kita lihat. Okey, yang pertama, kalau kita boleh lihat, tanda yang pertama adalah sering buang air kecil. Ini yang perlu kita perhatikan. Lebihan glukosa dalam saluran darah membuatkan buah pinggang kita bekerja dengan lebih keras untuk memprosesnya. Jadi, ini menyebabkan seorang yang ada kencing manis, dia kerap buang air kecil pada waktu malam. Jadi, kalau kita ada tanda-tanda ni, kita kena take note lah. Okey, kemudian yang kedua, penurunan berat badan secara mendadak. Ini diakibatkan oleh kegagalan badan kita untuk memproses glukosa sebagai tenaga yang menyebabkan ia mula memecahkan otot dan lemak sehingga badan kita turun berat badan secara drastik. Itu tanda yang kedua. Dan yang ketiga, ini pun satu tanda yang penting untuk kita perhatikan, iaitu luka sukar ataupun lambat sembuh. Ini tanda yang paling menakutkan. Kerana sistem saluran darah yang rosak kerana gula berlebihan ni juga boleh memberikan kesan kepada penyembuhan luka. Kerana darah tak sampai kepada anggota-anggota badan. Pesakit juga mungkin tak akan rasa sakit pada bahagian yang luka tersebut. Itu 3 tanda awal. Kemudian kita lihat tanda seterusnya. Sering dan juga cepat lapar. Okey, badan kita akan kurang gula apabila seseorang itu tak mengambil gula yang cukup. Jadi, dia akan menyebabkan kita craving ataupun mengidam kepada yang benda-benda manis disebabkan perubahan hormon insulin tu tadi yang tidak dapat membantu gula diserap ke dalam badan sehingga menyebabkan badan tak dapat tenaga. Jadi kita jadi cepat lapar. Kemudian seterusnya yang kelima, gangguan
masalah seksual. Ini pun uh, terjadi disebabkan oleh kadar gula yang tinggi yang berpunca daripada saluran darah menjadi sempit akibat pengerasan saluran darah yang dinamakan aterosklerosis. Okey, di samping itu, punca utama gangguan nafsu syahwat ataupun mati pucuk berkaitan dengan masalah hormon testosteron yang rendah atau gangguan hormon yang lain sangat mudah berlaku kepada pesakit diabetes. Okey, kerosakan saraf ataupun neuropati akibat diabetes akan menyebabkan keradangan pada dinding saluran darah halus, okey, pada bahagian tersebut yang menyebabkan saraf tidak dapat bekalan oksigen dan juga nutrien yang secukupnya sehingga menyebabkan gangguan masalah seksual. Kemudian seterusnya, yang keenam untuk kita perhatikan sama ada tanda ataupun gejala ini adalah penglihatan kabur. Okay, penglihatan kabur ni disebabkan oleh perubahan pada bentuk kanta ataupun perubahan pada fizikal mata. Seterusnya menyebabkan seseorang itu mengalami kabur penglihatan. Kemudian seterusnya, yang tanda yang seterusnya iaitu ketujuh, jangkitan pada kemaluan. Okey, ini pun sering juga berlaku kepada mereka yang ada kencing manis. Dia terjadi apabila gula dalam darah tinggi, buah pinggang tak dapat berfungsi dengan betul, dia menyebabkan glukosa tu, gula tu ada dalam urin tu. Bila buah pinggang rosak, dia menyebabkan glukosa ada dalam urin. Gula yang ada dalam persekitaran yang lembab pula akan menyebabkan infection pada saluran urin, terutamanya pada golongan wanita. Jadi perlu diperhatikan. Kemudian seterusnya, sering kebas pada tangan dan kaki. Ini pun tanda-tanda yang mungkin boleh menandakan kita ada kencing manis. Tapi sebenarnya ini tanda-tanda umum lah. Tapi merupakan satu tanda yang penting juga untuk kita lihat. Kerosakan pada sistem saraf atau pembuluh darah yang menyebabkan seseorang mengalami semua kebas ataupun bengkak pada tangan dan kaki disebabkan oleh aliran darah tak sampai lagi pada hujung-hujung saraf ataupun hujung-hujung pembuluh darah di anggota badan yang hujung ini. Jadi dia menyebabkan kebas pada tangan dan juga kaki. Dan tanda yang ke-9 yang untuk kita perhatikan iaitu sering ataupun kerap dahaga. Apabila air banyak hilang, ia akan menyebabkan kita akan menjadi dahaga. Jadi itu adalah petanda badan anda cuba untuk menggantikan air yang hilang disebabkan oleh kadar gula yang tinggi itu tadi. Itu 9 tanda dan juga gejala kepada mereka yang mungkin ada kencing manis. Itu, Cik Yunis. Okay, tapi saya rasa yang part sering kembas pada tangan tu, saya rasa semua orang akan hadapi bila kita duduk lama sangat atas kursi, tiba-tiba nak bangun tu, akan rasa kembas lah. So maybe kita boleh macam check lah diri kita macam kalau rasa tu, ada ambil makanan manis ke, terlebih makan ke, okay, kita boleh check lah kan. So Cik Laidi, tadi dah cerita pasal apa itu kencing manis, apa tu penyebab dia, tanda-tanda. Boleh tak kongsikan sebagai pengalaman lah Cik Laidi sendiri sebagai pakar pemakanan apabila berjumpa dengan konsumer berkenaan komplikasi penyakit kencing manis dan bagaimana ianya boleh berlaku? Okey, baik. Apabila bercakap berkenaan dengan komplikasi kencing manis ni, sebenarnya apabila orang terkena kencing manis ni, paling penting adalah penjagaan dia. Tapi bila dia tak jaga, complication ni boleh terjadi. Ini yang kita risaukan. Okey, saya nak kongsikan kepada anda ada 8 komplikasi disebabkan oleh kencing manis ni. Okey, yang pertama, dia boleh kena pada sistem otak dan juga vaskular. Orang yang kena kencing manis ni, dia boleh memberi kesan kepada otak dia sehingga boleh menyebabkan risiko yang lebih besar untuk mengalami demensia ataupun nyanyuk kerana aliran darah ke bahagian otak tu berkurang. Jadi ini satu tanda yang boleh disebabkan oleh kencing manis. Okey, kemudian yang kedua, retinopati, katarak dan kebutaan. Okey, ini disebabkan oleh kadar gula yang tak stabil dalam badan. Okey, kadar gula yang turun naik pada peringkat awal menyebabkan masalah keseimbangan cairan dalam kanta mata. Ia boleh menyebabkan mata menjadi kabur dan lama kelamaan kanta mata tu
kanta mata tu, dia akan menjadi rosak. Dia mula ada selaput. Boleh menjadi katarak. Okay. Pada masa yang sama juga, saraf mata juga boleh rosak. Dan kedua-dua keadaan ini boleh menyebabkan kebutaan. Okey, kemudian seterusnya, orang yang ada kencing manis juga dia sering mengalami masalah gigi, gusi dan juga mulut yang sukar sembuh. Jadi perhatikanlah kalau gigi kita sering berdarah ke ataupun bila kena sakit gigi ambil masa yang lama untuk sembuh, itu mungkin tanda-tanda ataupun komplikasi disebabkan oleh kencing manis ini. Dan seterusnya, penyakit pada sistem jantung dan juga strok. Okey, pengidap diabetes ataupun kencing manis ini berisiko sangat tinggi untuk kena masalah jantung. Penyelidik mengatakan bahawa risiko serangan jantung kepada orang yang kena kencing manis ini sama dengan mereka yang pernah mengalami serangan jantung dan recover. Orang yang pernah kena serangan jantung, dia recover, sama dia punya risiko untuk ada masalah jantung kepada orang yang kena penyakit kencing manis ni. Okey, ada beberapa lah masalah disebabkan komplikasi kencing manis ni, antaranya adalah stroke, kerosakan pada pembuluh darah kita, tekanan darah, dia boleh menyebabkan tekanan darah tinggi, boleh juga terkena kolesterol tinggi. Jadi, oleh sebab itu, pengidap kencing manis ni perlu selalu memeriksa kadar gula dalam darah. Perlu jaga gaya pemakanan dan untuk mengurangkan risiko komplikasi daripada terkenanya komplikasi pada sistem jantung ni. Okey, kemudian seterusnya, yang kelima, penyakit pada sistem buah pinggang. Gula darah yang tinggi juga boleh merosakkan sel-sel buah pinggang kita. Okey, dia menyebabkan buah pinggang terpaksa bekerja lebih. Jadi, untuk pesakit yang kencing manis ni sangat penting untuk dipantau keadaan buah pinggang mereka secara berkala. Kemudian seterusnya, yang keenam, dia boleh mengakibatkan komplikasi pada sistem saraf dan juga mikrovaskular, saraf dan juga saluran darah yang kecil. Paras gula yang tinggi akan mencederakan saluran darah yang kecil-kecil ni, yang membekalkan nutrien dan juga oksigen kepada saraf. Apabila saluran darah tu rosak, dia boleh menyebabkan kerosakan saraf, dan saraf di seluruh badan boleh mengalami kerosakan seluruh badan. Tapi biasanya dia mengakibatkan pada saraf di kaki dan juga betis. Okey, kemudian seterusnya, kehilangan sensitiviti bahagian bawah badan. Okey, pesakit kencing manis sangat mudah untuk mengalami masalah pada bahagian kaki disebabkan oleh kerosakan saraf dan juga saluran darah yang menghadkan aliran darah ke bahagian kaki. Jadi untuk orang yang kencing manis sangat penting untuk lifestyle dia untuk berubahlah untuk sentiasa aktif dan sebagainya supaya aliran darah ke bahagian bawah badan tu berjalan dengan lancar. Dan seterusnya, yang ke-8 yang paling kita takutkan adalah luka pada kaki kencing manis yang boleh mengakibatkan amputasi. Amputation boleh dipotong. Okey. Neuropati diabetes ataupun luka pada kaki kencing manis ini, luka seperti kesan cakaran ataupun gelembung ataupun blisters boleh berlaku di mana-mana bahagian badan. Namun ia sering dijumpai pada kawasan tapak kaki. Okey. Luka tersebut mudah untuk menjadi teruk disebabkan oleh komplikasi disebabkan kerosakan urat saraf periferal ataupun urat saraf yang halus-halus tu. Okay, jangkitan kuman mudah untuk masuk ke dalam luka kencing manis tersebut, dia akan meningkatkan risiko kepada amputasi pada bahagian kaki, iaitu potong kaki lah, bagi mengelakkan satu keadaan yang namanya sepsis. Sepsis ni saya pernah jumpalah. Okey, dia memang satu keadaan yang sangat serius dan sangat sukar untuk ditangani lah, sebab badan kita, seluruh badan kita dah kena jangkitan kuman sehingga memang sukar untuk ditangani dan risiko chance untuk dia recover memang sangat rendah. Okay, menurut kajian yang dijalankan pada tahun 2018, orang yang ada kencing manis ni
mempunyai risiko sehingga 30 kali ganda berbanding dengan orang biasa untuk menjalani prosedur ini. Apa yang paling membimbangkan lagi, sehingga 50% daripada jumlah tersebut memerlukan amputasi kaki yang kedua dalam tempoh 1 hingga 3 tahun. Apabila dia kena yang pertama, dalam 1 hingga 3 tahun, dia boleh jadi potong kaki kali yang kedua. Jadi secara keseluruhan 3 daripada 5 pesakit kencing manis ni biasanya akan diamputasi. Itu komplikasi yang boleh diakibatkan oleh kencing manis ni yang perlu kita perhatikan. Kalau orang yang tu dah kena kencing manis, ini perlu kita jaga. Silakan. Ya, amat menakutkan tengok gambar tadi. So, terima kasih Encik Zaidi atas penerangannya. Okay, kalau anda ada sebarang persoalan, boleh tuliskan di ruangan chat kita. Ada soalan ke? Sementara kita tunggu soalan tu, saya nak share jugalah. Sekejap, Sekejap. Sambil-sambil kita tengok dulu, sambil-sambil kita tunggu soalannya. I love you. I love you. Kau tidak bisa lakukan itu? Tidak bisa. Kalau bisa, kita pasti menang. I wanna be my dream girl, doing everything I've never seen girl, being everything I wanna be girl. If I love myself, I don't need no help to ever be my high girl. Okay, ini merupakan perkongsian daripada CBO kita. Saya nak ucapkan terima kasih di atas perkongsian. Tetapi jika anda juga berminat, anda boleh post di mana-mana media masa dan jangan lupalah tag kita, okay? Saya juga nak berkongsi dengan anda bahawa kita juga ada wellness nutritionist Haddas, di mana kalau contohnya anda rasa macam malu ke nak bertanya sekarang ataupun ada soalan lain, anda bolehlah menghubungi kami di WhatsApp ni 0355691300. Okay, Cik Zaidi, boleh kita teruskan ataupun ada soalan? Okey, baik-baik. Okay, tak ada soalan. So, kita teruskan dulu Teruskan. Okey. Okay. Kita dah tengok tadi komplikasi semua. Saya nak tahu juga apa yang boleh dilakukan untuk mengawal gula di dalam darah kita dan nak mengelakkanlah penyakit kencing manis daripada berlaku. Okey, baik. Salah satu aspek yang penting dalam kencing manis ini adalah untuk kita prevent dan juga kita nak mengawal kadar gula dalam darah kita. Jadi hari ini saya nak share 6 tips untuk kita kawal gula dalam darah kita. Okey, tips yang pertama yang boleh saya share pada hari ini, yang pertama, jadi lebih aktif dan kerap bersenam. Okey, melakukan senaman bukan saja membantu otot untuk menggunakan gula dalam darah dengan betul. Okey, gula ni merupakan sumber tenaga kepada badan kita. Jadi kita perlu, bila kita makan benda yang manis-manis ni, kita perlu gunakan dia. Sayangnya rakyat Malaysia ni bila makan banyak-banyak manis-manis, dia tak guna. Biasa lepas makan dia duduk, tidur dan sebagainya lah, menonton TV dan sebagainya. Tapi kita perlu gunakan. Okey. Ia juga membantu dalam menurunkan berat badan dan meningkatkan kepekatan insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Okey. Antara bentuk senaman yang mungkin kita boleh lakukan seperti berjalan, okey, boleh berlari, berbasikal, lakukan aktiviti yang anda suka, menari ke, mendaki gunung, berenang dan lain-lain. Pastikan lakukan senaman yang berat tu 3 kali seminggu. Paling tidak, pastikan anda berjalan sekitar 6,000 hingga 8,000 langkah setiap hari. Set target
set target tu 6,000, 8,000 langkah setiap hari supaya dapat membantu untuk kawal gula dalam badan. Kemudian bersenam ni pun dia dapat membantu mengawal stres dalam badan kita. Okey, tekanan ataupun stres ni boleh menjejaskan paras gula. Jadi uruskan stres juga dengan lakukan bersenam, jadi lebih aktif, kerana bersenam dapat mengurangkan stres dan membetulkan masalah rembesan insulin yang dihasilkan oleh badan kita terhadap orang yang dah kena maupun kita nak yang mencegahnya dan untuk mengawalnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini satu tips yang penting juga, banyakkan pengambilan serat. Seperti yang kita tahu sebelum ni, kita dah kongsi dah pada kelas-kelas sebelum ni, memang rakyat Malaysia 95% tak cukup makan sayur. Jadi penting untuk kita cukupkan pengambilan serat kita setiap hari. Pengambilan serat ni dia membantu dalam mengurangkan kenaikan paras gula dalam darah kita. Makanan yang mengandungi serat yang tinggi seperti sayur-sayuran, buah-buahan, kekacang dan juga bijirin ini sangat penting untuk kita ambil setiap hari. Dan untuk anda semua, saranan pengambilan serat harian disyorkan adalah antara 25 hingga 30 gram setiap hari. Jadi pastikan cukup setiap hari kita ambil sayuran dan juga buah-buahan. Kemudian yang ketiga, kita perlu kawal kalori dari makanan yang kita ambil setiap hari. Amalkan konsep suku separuh sebaik mungkin. Okay? Kawal nafsu makan kita untuk mendapatkan result yang terbaiklah. Kerana di suku separuh tu, sukunya adalah karbohidrat, iaitu sumber daripada gula tu sendiri. Kemudian sukunya lain daripada protein dan separuhnya adalah daripada serat tu. Untuk kita cukupkan semua nutrien ataupun zat makanan yang kita perlukan setiap hari. Jadi dengan kita kawal kalori ni, kita harap kadar gula dalam darah kita dapat terkawal dengan baik. Kemudian tips yang keempat, amalkan basic health pack daripada Sienna, iaitu LEF, Neoganic dan juga Royal Jelly. Okay, amalkan ni sebelum makan untuk membantu kawal gula dalam darah kita dan mendapatkan kesan yang lebih baik dalam pengawalan kadar gula tu. Okey, untuk LEF dia membantu dalam mengurangkan gula yang kita ambil setiap hari, setiap kali kita makan. Kemudian untuk Neoganic, kita nak cukupkan pengambilan serat yang kurang kita ambil dari pemakanan kita setiap hari. Kerana serat ni bagus untuk menyerap gula yang berlebihan dalam darah kita untuk disingkirkan oleh badan. Kemudian yang ketiga adalah Royal Jelly. Royal Jelly ni satu nutrien yang istimewa juga. Kita pun dah war-warkan juga masa live hari itu pun Cik Eunice dah katakan, Eunice katakan Royal Jelly ni ada hormon mimik insulin. Jadi dia baguslah untuk membantu badan kita untuk mengaktifkan sel-sel pankreas itu sendiri untuk membantu mengawal kadar gula dalam darah. Okey. Kemudian tips yang kelima, elakkan minuman bergula dan juga makanan yang berkarbohidrat. Okey. Badan kita akan memecahkan karbohidrat ni ke dalam bentuk gula ataupun glukosa, dan kemudian hormon insulin tadi akan memindahkan gula itu untuk diserapkan oleh badan. Okey, apabila kita terlalu banyak makan makanan yang bergula tinggi ni, tapi kita ada masalah dengan insulin, dia boleh menyebabkan kadar gula dalam darah kita menjadi tinggi. Jadi penting untuk kita elakkan makanan yang bergula ringkas dan sebagainya. Okey, disebabkan itu Persatuan Diabetes Malaysia memang sangat mengesyorkan kita kena kontrol pengambilan karbohidrat kita setiap hari. Jadi amalkan konsep suku separuh itu tadi, dan kita perlu pilih makanan yang glycemic index. Kita perlu lihatlah glycemic index yang kita perlu explore lebih lanjut dengan glycemic index ni. Dia bertujuan untuk menilai tindak balas gula dalam badan terhadap makanan yang mengandungi karbohidrat. Makanan yang mengandungi glycemic index yang rendah dapat mengurangkan tahap gula dalam darah dalam jangka masa panjang. Kita elakkan makanan
glycemic index yang tinggi tu, gula-gula ringkas yang kita boleh dapat dalam makanan dan juga minuman kita setiap hari. Jadi penting untuk kita tahulah jenis-jenis makanan yang ada glycemic index yang rendah ataupun yang tinggi. Okay. Kemudian yang seterusnya, tips yang keenam, pilih Well-3 Tab Zero untuk anda dapatkan rasa manis untuk menggantikan, kalau tadi kita kena kawal makanan yang manis-manis dan berkarbohidrat, jadi pilih Well-3 Tab Zero untuk menggantikan rasa manis dari makanan dan juga minuman yang gula tinggi itu tadi. Itu 6 tips yang boleh saya kongsikan pada malam ini untuk kita kawal gula dalam darah sehingga dapat membantu kesihatan secara keseluruhannya dan mengelakkan terkena dari kencing manis. Jadi kita tak perlulah nak makan nasi ke apa semua kan. Boleh je kan nak makan nasi semua. Boleh, cuma kena kawal. Itu tadi penting. Kawal dan kurangkan pengambilan tu. Okay. So nak tanya, apa itu Tab Zero dan apa keistimewaan dia? Boleh tak kongsikan dengan kami semua hari ini? Okey, baik-baik. Terima kasih atas persoalan yang sangat menarik juga tu. Kenapa kita nak pilih Tab Zero? Kerana ia merupakan pilihan tepat pada mereka yang ada kencing manis ataupun diabetes ni dan juga mereka yang nak kawal. Okey, apa itu Tab Zero? Tab Zero ni merupakan pemanis alternatif dan juga pengganti gula. Okey, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ia diperbuat daripada ekstrak tebu. Jadi rasa manisnya lebih kurang sama dengan rasa manis gula biasa. Dan istimewanya daripada Tab Zero ini, dia 600 kali lebih manis daripada gula. Satu titis je 600 kali lebih manis. Cukup satu titis je dah memberikan rasa yang manis yang luar biasa. Okey? Dan Tab Zero dia tidak meningkatkan kadar gula dalam darah. Okey, apabila kita menggunakan Tab Zero, dia tidak akan meningkatkan kadar gula dalam darah. Apa keunikan daripada Tab Zero ni? Okey, ada 3 yang untuk kita semua ingat dan juga tahu dan kita boleh sebarkan. Okey, yang pertama adalah zero kalori. Tab Zero ni tiada kalori. Ia memberikan kalori yang rendah apabila diambil oleh kita. Ia melalui badan tanpa mengalami metabolisme atau diubah menjadi tenaga. Yang menjadikan Tab Zero ini sesuai untuk digunakan dalam pelbagai jenis masakan ataupun minuman yang kita ambil setiap hari dan dia memang tidak meningkatkan kalori yang kita ambil dalam pemakanan kita setiap hari. Dan yang kedua, Tab Zero ni zero kolesterol. Kita tak perlu risau, dia tak ada kolesterol. Jadi tidak akan meningkatkan kolesterol dalam badan kita. Tab Zero ni diperbuat daripada ekstrak tebu yang memang tak mempunyai lemak dan memang tak ada kolesterol. Dan yang ketiga, keunikan daripada Tab Zero ini adalah zero karbohidrat. Dia tidak menaikkan paras gula dalam darah kerana ia tidak dimetabolismekan oleh badan dan dikumuhkan dan tidak berubah dalam air kencing. Ia menjadikannya pilihan sesuai untuk orang yang ada penyakit kencing manis yang perlu mengawal paras gula darah mereka. Okey, saya nak share juga ciri dan juga karakteristik yang hebat daripada Tab Zero ini. Yang pertama, dia tak ada kesan rasa. Okey, dia tak ada rasa pahit. Kalau setengah pengganti gula ataupun pemanis alternatif lain, mungkin dia ada rasa aftertaste tu. Okey, rasa mungkin ada rasa pahit-pahit, ada rasa lain macam ke. Okey, dia tak ada. Dan yang kedua, dia sesuai dengan pelbagai bahan masakan. Jadi, dia tak ada bahan tambahan yang lainnya. Jadi, dia memang selamat. Kemudian, yang seterusnya, dia, maafkan saya, seterusnya dia selamat digunakan. Tak ada bahan tambah yang berbahaya. Sesuai yang tadi, sesuai untuk pelbagai bahan masakan, dia sesuai untuk pelbagai bahan masakan, minuman dan juga makanan. Jadi, dia sesuai untuk digunakan untuk pelbagai jenis makanan dan minuman. Yang ketiga, dia selamat untuk digunakan, tak ada bahan tambah yang berbahaya. Yang keempat, dia jangka hayatnya panjang. Okey, 2 tahun jangka hayat daripada
Tab Zero ini dia memberikan rasa manis yang kekal dan konsisten. Jadi satu botol tu dia konsisten lah rasanya walaupun disimpan. Okey. Pastikan tutup rapat lepas guna, elakkan daripada terdedah kepada cuaca yang panas. Pastikan kita simpan dengan betul, tutup dengan rapat, simpan di tempat sesuai dan juga bersuhu bilik. Okey, elakkanlah tinggal dekat dalam kereta ke dan sebagainya lah. Bagus tak dalam pers ataupun dan sebagainya lah. Okey. Dan seterusnya dia mudah larut. Okey, dia bercampur baik dengan masakan dan juga minuman. Jadi bila kita letak Tab Zero dalam makanan dan minuman kita, dia memang cepat bersebati dalam masakan dan minuman ataupun makanan sehingga memberikan rasa manis. Okey. Nilai pelbagai dia boleh ditambah dalam pelbagai jenis makanan dan minuman sama dan juga masakan maupun berasid ke masam ke, pahit ke, dia memang sesuai untuk ditambahkan pada pelbagai jenis makanan. Dan seterusnya dia stabil di bawah suhu tinggi. Jadi dia sesuai untuk digunakan dalam pelbagai suhu minuman untuk memasak ataupun untuk kita baking ataupun membakar sama ada kek, kuih ataupun lain-lain. Dan seterusnya dia mudah diguna dan dibawa ke mana-mana. Ini satu feedback yang selalu juga saya dapatkan yang kerana dia punya packaging dia yang kecil, jadi dia mudah untuk dibawa ke mana-mana. Okey, itu Tab Zero, pengenalan terhadap Tab Zero. Cik Anis. Okey. Selain daripada pemanis alternatif, apa lagi kelebihan ataupun manfaat daripada pengambilan Tab Zero? Dan macam mana cara kita nak mengambil Tab Zero tu, Cik Zaidi? Okey, apabila ini manfaat daripada Tab Zero. Okey, yang pertama, dia mampu untuk mengawal gula dalam darah dan juga pilihan kepada orang yang ada kencing manis dan juga pengidap diabetes. Kerana seperti yang saya katakan tadi, dia tidak menaikkan paras gula dalam darah kita. Okey, kerana ia tidak dimetabolisme oleh badan dan dia tak dikumuhkan ataupun dia tak berubah dalam air kencing. Okay? Ia menjadikannya pilihan sesuai untuk orang yang ada kencing manis untuk kawal gula dalam darah mereka kerana dia tak ada kesan langsung terhadap kenaikan gula dalam darah. Okay. Ini disebabkan Tab Zero ni dia tak diproses oleh badan kita menjadi gula dalam darah. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, dia membantu dalam mengawal dan juga menurunkan berat badan. Okey, untuk pengetahuan semua, setiap gram karbohidrat akan memberikan 4 kalori. Jadi sebagai contoh, kita ambil 200 gram nasi. Jadi 200 kali 4 dah 800 kalori. Tapi kalau kita ambil gula pula, satu sudu gula berapa? Rakyat Malaysia ambil 20 sudu teh gula, lebih kurang 20 gram. 20 kali 4 dah 80 kalori dah. Itu dah tinggi dah. Jadi Tab Zero ini 0 kalori. Dia mampu mengawal pengambilan kalori dan mematuhi defisit kalori. Jadi untuk orang yang nak kawal berat badan, nak turunkan berat badan, tapi still nak rasa manis-manis, boleh amalkan Tab Zero ini. Dan yang ketiga, dia pilihan rasa manis yang lebih sihat. Tentunya Tab Zero ini memberikan rasa manis yang lebih baik berbanding gula biasa, gula perang dan sebagainya lah. Jadi kita perlu pilih rasa manis yang lebih sihat dengan Tab Zero ini. Dan yang seterusnya dia membantu cegah masalah gigi dan gusi. Okey, bila kita mengambil makanan ataupun minuman yang kadar gula dia tinggi, dia boleh menyebabkan bakteria dalam mulut menjadi banyak sehingga dia memetabolismekan gula dan menghasilkan asid. Dia berbahaya untuk persekitaran mulut dan gigi kita. Manakala untuk semua Tab Zero dia tak membuat seperti itu. Jadi dia memang bagus untuk kepada mereka yang ada masalah gigi dan juga gusi ini. Dan untuk saranan pengambilan pula, okey, Tab Zero ini sesuai untuk diambil oleh semua peringkat umur dari 3 tahun dan ke atas. Kemudian pada orang yang ada kencing manis ataupun pengidap diabetes memang perlu untuk ambil memang perlulah untuk menukar gula yang diambil seharian kepada Tab Zero ini. Kemudian seterusnya kepada orang yang ingin mengekalkan
dan mengamalkan pemakanan sihat dan juga mengekalkan berat badan ideal. Dan seterusnya, dia sesuai untuk semua jenis diet. Sama itu tu vegan, vegetarian, sama itu dia diet Atkins, ataupun IF, atau intermittent fasting. Dia memang menjadi pilihan sesuai lah untuk menggantikan rasa manis yang bahaya daripada gula biasa. Okey? Dan bagaimana pula untuk cadangan hidangan? Okey? Kita sarankan titiskan 2 hingga 4 titik Well-Free Tab Zero ke dalam minuman atau mengikut kesesuaian cita rasa anda. Jadi bila anda nak tab zero tu, pastikan anda tahulah, okey, tab satu demi satu untuk test dia punya rasa manis mengikut kesesuaian cita rasa anda. Itu bagaimana tab zero dapat membantu untuk kesihatan dan juga cara pengambilannya. Okay, terima kasih Cik Zaidi atas penerangannya. Kita nak tengok sesi soal jawab. Okay, Siti Nur Fauziah, Nur binti Haji Hashim tanya, apakah beza pemanis tab zero dengan jenama yang ada di luar? Manisnya berasal dari mana? Kan tak ada ceritakan tadi, okay. Dia punya keistimewaan 600 kali ganda lebih manis daripada gula biasa. Kemudian manis yang berasal dari mana? Dia diperbuat daripada ekstrak tebu. Jadi rasa manisnya lebih kurang sama dengan rasa manis gula biasa tu. Okay, ada soalan lagi ke? Okay, PM Judith cakap, untuk buat aiskrim sangat jimat gula dan selamat gula. Betul tu. Sangat jimat kalau buat aiskrim. Ada lagi ke soalan? Okay. Okay, kalau anda ada soalan, anda boleh je teruskan ke kita punya nutrition in hadas. Okay, so sekarang saya nak share dengan anda. Okay. Okay, korang ke format. Okay, anda boleh isi sambil-sambil tu boleh isi. Okay, kalau anda sebenarnya tak boleh nak jawab tu, kita boleh rujuk baliklah video ni. Ataupun kalau tak kisahlah betul ke salah pun, just nak tahu kita punya pengetahuan saja. Itu tak ada masalah. So, semua orang boleh cuba untuk jawab. Okay, sambil-sambil tu, Cik Tati nak tolong ambil gambar ke? Boleh. Tapi sebelum tu dia ada soalan. Daripada Haji Okey. Yusri, bolehkah tab Boleh. itu naikkan kadar gula dalam darah bagi membantu pesakit yang dalam keadaan hypo? Okey, untuk tab zero ni seperti yang saya katakan tadi, dia zero kalori. Dia memang tak dapat meningkatkan kadar gula dalam darah. Jadi pada pesakit yang mengalami keadaan hypo, memang perlu untuk mengambil makanan ataupun minuman yang berkalori, yang ada tenaga, ada bergula. Memang perlu. Jadi tab zero memang tak dapatlah untuk mengatasi permasalahan hypo ni. Tab zero dia mampu untuk mengawal kadar gula. Dan kita nak elakkan keadaan hypo ni. Tapi bukan dengan tab zero, tapi dengan makanan lain lah. Makanan manis lainnya. Memang perlu ambil gula betul. Okey. Jadi macam mana Cik Anis? Boleh kita ambil gambar sama-sama? Macam mana? Ajak dia orang buka video ke macam mana ni? Boleh. Kalau boleh, buka video, kita ambil gambar sama-sama. Okey, kita bagi masa sambil-sambil jawab. Okey. Saya jawab tu. Boleh on video. Jom kita sama-sama ambil gambar. Saya lihat ramai pun dah tukar background. Okey, siap sedia. Ada 2 page. Okey, page yang pertama. 1, 2, 3. Okey, itu page yang pertama. Okey, kita pergi page yang kedua. Okey, page yang kedua. Ready? 1, 2, 3.
Okey. Okey dah. Saya nak share dengan anda semua mengenai promosi. Okay. Okay, promosi pada minggu ini, pada bulan ni. Sekejap. Okay. Beli 9 tab zero akan dapat percuma 3 iaitu yang bernilai 360. Okay, ini kita punya pertama. Bermula 28 hari bulan 10 sampai 30 hari bulan 11. Okay. Promosi yang kedua iaitu beli 4 tab zero anda akan mendapat satu free gourmet coffee dan juga tab zero yang bernilai RM200. Dan ini istimewa untuk orang Brunei saja. Beli 2 tab zero anda akan mendapat special price RM84.80. Okay, ini bermula daripada 1 hari bulan 11 sampai 11 hari bulan 11 sahaja ya. Okay, selepas tu untuk pembelian produk pemakanan dalam satu resit tidak termasuk barang promosi 240 PB sehingga 359.9 PB anda akan mendapat satu Nutri Coklat, satu Corella cereal dan juga satu Ni Organic, iaitu daripada 28 hari bulan 10 sampai 30 hari bulan 11. Okay. Untuk setiap pembelian produk pemakanan dalam satu resit tetapi tidak termasuk dengan promosi 360 PB dan ke atas anda akan mendapat produk Ni Organic dan juga probiotik secara percuma. Okay. Seterusnya, untuk 28 hari bulan 10 sampai 30 bulan 11, anda beli 4 gamat nano, anda akan mendapat satu percuma gamat nano dengan berharga RM300. Dan untuk gamat nano, kalau anda beli 2 pula, tak boleh beli 4 ni, kalau beli 2 pula, anda akan mendapat lift dengan harga purchase repurchase yang bernilai RM30. So 180 tambah dengan RM30 anda akan dapatlah package ini. Dan yang terakhir sekali, yang ini memang kena grab, iaitu 28 hari bulan 10 hingga 30 bulan 11 juga. Anda akan dapat beli 2 Life Life Royal Jelly akan dapat satu percuma Life Life Royal Jelly. Dan ini promosi kilat ekstasi di mana anda beli 2 Well Tree ekstasi akan dapat purchase repurchase dengan harga istimewa iaitu RM33. Okay, ada persoalan lagi ke sebelum saya tamatkan? Ada soalan lagi ke? Okay, kalau tak ada, okay, kita telah sampai ke penghujung kelas pada malam ini. Saya berharap kita semua dapat manfaat daripada konsep Encik Zaidi tadi. Terima kasih juga kepada Encik Zaidi dan kepada anda semua kerana terus bersama saya sampai ke akhir program. So, sehingga kita berjumpa lagi di kelas EBLC Product pada masa hadapan. Together, better, stronger. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat malam semua.